Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ini membicarakan naskah buku terbaru yang telah keluar. Adam dan Hawa di Tanah Melayu. Adam dan Hawa di Tanah Melayu, sebuah kajian. Kajian berkenaan dengan kesinambungan bangsa Melayu, Tanah Melayu, orang Melayu di dalam bahasa, budaya, adat istiadat dan perketi yang mulia, di dalam titian sejarah sehinggalah pada kita yang ada pada hari ini 2024. Jadi tajuk sidang selingan ini, ada apa dengan Melayu, ada apa cu dengan Melayu, bangsa kamu, keturunan kamu. Jadi bagi memulakan sidang kita pada pagi ini, siapa yang tak dapat lihat lagi, sila ke YouTube. YouTube seadanya ada pembentangan khas akan naskah e-buku. Siapa yang berminat boleh PM saya, mesej peribadi, dan saya akan berikan butiran dan bagaimana nak mendapatkan naskah tersebut. Jadi persoalan kita di dalam selingan sebelum saya bentangkan sesi kedua, saya membacakan kandungan buku tersebut. Ada apa cu? Ada apa orang Melayu? Ada apa kamu jumpa saya? Ada apa? Jadi terlebih dahulu di dalam kita hendak mengenang akan sebuah budaya, budi perketi yang mulia orang-orang kita, bangsa kita, warisan kita. Pokok pangkalnya realiti pada pagi ini. Warisan permata bangsa ini telah tidak lagi dipandang. Ianya menjadi sebuah barang yang sudah lagi tidak diendahkan. Jadi di dalam naskah buku saya, e-buku ni 100 halaman ni, saya mulakan dengan persoalan, ada apa cu? Keturunan ada apa? Jadi di akhir sesi video pertama, ada apa adalah merujuk kepada satu nama. Satu nama 10,000, 5,000, 20,000 ke 15,000 before Christ, before BCE, sebelum kelahirannya Nabi Isa, yang dikatakan terpalit dengan Assyrian Empire, ataupun nama dan kosmologi sejarah purba yang terpahat di batu. Jadi pada hari ini kita sudah hilang ingatan, kenangan, dan kita telah membuang nama dan jalur. Orang-orang Melayu telah dihilangkan identitinya. Itu adalah faktor pertama yang kita kena faham. Jadi selaku orang, manusia yang dizahirkan di dalam yang kita ada pegang amanah, kita ada tanggungjawab, dan kita akan dikembalikan, dijemput kembali. Di dalam kita hidup ini, apakah bekal, apakah amanah, apakah petunjuk yang telah dikurniakan sejak dalam perut sehinggalah kita zahir selaku orang Melayu? Apa nilai, apa maksud? Adakah pakaiannya Melayu itu, sepersalinannya Melayu itu tidak ada erti atau nilai kepada diri yang empunya diri? Jadi kalau kita tengok dalam nak merungkai permasalahan orang Melayu, kita berbalik kepada satu sosok tu Melayu tu dulu. Ni belah kanan saya, belah kanan. Belah kanan saya ni dikatakan belah ayah, belah kiri belah ibu, daripada salah satu konsep kefahaman terhadap sosoknya manusia, yang mana kanan, yang mana kiri. Kalau kita nak berbalah isu kanan dan kiri, kita kalih baliklah kiri dan kanan pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita lihat, kita bertemu dengan orang Melayu satu masa dahulu, tanjak ni ada puncak, satu titik yang diturunkan. Kalau dikatakan memuliakan ibu, daripada belah ibu kiri dia turun ke kanan. Dia ada perlambangannya segitiga. Kalau kita perasan, ada pergunungan, tanda orang-orang gunung. Belum lagi kita berdepan dengan pemegang amanah Melayu yang menceritakan
asal usul tanjak, kenapa lipatan dia macam tu, kenapa di awal pembukaan tanjak tadi ada struktur segitiga, dilipat, digulung, dan bagaimana lipatan itu menandakan dan ada petunjuk dan peringatan yang nyata daripada mana asal usul Melayu bangsa ataupun insan ataupun orang itu daripada barang yang gaib dipakaikan barang yang nyata, api, angin, air, tanah, dan titik dan teras dia adalah cahaya. Jadi kosmologi pakaian orang Melayu ini daripada apa yang dia pakaikan ada apa dengan tanjak Melayu. Perlambangan lipatan tanjak pengenalan sebuah bangsa yang mengiktiraf titik awal kejadian daripada langit, diturunkan dalam gelanggang segitiga trigon ataupun lipatan-lipatan tertentu yang diwariskan, dikurniakan kepada anak lelaki orang Melayu. Dan adakah lipatan ini terpalit dengan kisahnya Adam dan Hawa, manusia yang pertama? Jadi kosmologi orang Melayu daripada pakaian, tanjak, busana dan baju Melayu itu sendiri dan lipatan di tengkuk yang saya pakai ini ada cerita zaman purbakala. Bila kita katakan purbakala, ianya bukanlah yang melarikan diri atau melupakan titik dan tiang teras tauhid itu. Kesatuan, ketuhanan yang esa, tunggal sejati. Jadi, kalau kita pada hari ini pandang orang Melayu sebelah mata, kalau sidang saya pada pagi ni, kita dah tak boleh dah. Penyaksiannya kepada keluarga kita, penyaksiannya kepada warisan kita dan pakaian kita ada petunjuk dan ada peringatan yang terang, jelas dan nyata daripada mana kamu berasal dan ke mana hendak kamu dikembalikan. Jadi kenapa simpulan ada di sebelah kanan? Kadang orang simpul kiri, dan kenapa ada tanjak songsang? Jadi kosmologi orang Melayu ada apa dengan orang Melayu ni? Ada nama dia. Ada persoalan, ada titik tolak. Kenapa kita anak seseorang sepasang Melayu bertemu dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan makhluk di muka bumi? Jadi ada merujuk kepada sesuatu yang wujud. Tapi ada apa? Ada zahir, ada batin, ada raga, ada lapisan diri. Apa yang ada? Di dalam filologi atau linguistik ataupun dikatakan bahasa manusia ataupun bahasa kesedaran ataupun kewarasan, bahasa mestilah ada matematik dia, ada 3 kunci ADA. Kita lupakanlah atau kita ambillah mana-mana penulisan atau perlambangan, dia ada pa 3, 4, 5 huruf. Kalau kita ambil daripada konteks 5 huruf dan kita gabungkan dengan bunyi yang dizahirkan dengan segala kefahaman cahaya dan pencahayaan, maka ada apa akan membawa maksud dan membuka lembaran-lembaran yang amat dalam dan ada cerita dan kisah dia. Jadi ada apa cu? Ada apa wahai keturunan orang Melayu? Kita ini warisan cu, ada cahaya. Cu itu merujuk kepada ada apa cah, ada apa ce, ada apa ince. Ince yang kemudiannya menjadi inci. Jadi bahasa ketuhanan, bahasa kitab, bahasa Adam merupakan satu kajian yang pihak Inggeris, pihak penjajah, para pakar saintis telah mengkaji sejak berkurun lamanya. Masih ada pencari kebenaran di muka bumi ini yang bukan daripada kalangan orang Melayu sendiri pun, yang telah bertemu dengan permata Melayu di dalam bahasa, adat istiadat, budi pekerti yang mulia. Dalam naskah ibuku ini ada kisah daripada penjara Mat Saleh, Inggeris, yang memberikan tajuk naskah tadi dalam bentuk penjara. Dan kisahnya Melayu yang ditemui merupakan Melayu yang berakhlak tinggi, berperadaban dan bertamadun tinggi, dan lengkap bahasa, imajinasi, minda dan intelek.
pada hari ini orang Melayu telah hilang intelektual dia, telah hilang jati diri, telah hilang teras kepada kewujudan. Di dalam konteks yang agak pelik, bahasa saya, cara saya berkomunikasi ni ramai orang tak faham. Kerana kita melihat daripada bentuk, rupa, lapisan, bahasa, budaya, adat istiadat, pekerti. Di dalam kita menyusun sebuah kesinambungan daripada titik mula. Jadi berbalik pada tanjak yang saya pakai, menandakan orang Melayu mengenang, mengiktiraf penzahiran titik kewujudan dan kehidupan itu bukannya berasal daripada muka bumi, turun di pergunungan atau puncak yang tertinggi, mengalir. Yang atas turun ke bawah, yang bawah perlu naik ke atas menghadap. Di dalam lipatan tanjak yang kita biasa jumpa di pasaran, kosmologi tanjak Melayu ini jarang dikupas. Mereka tidak tahu asal-usul, asal-muasal dan pendedahan dengan Melayu yang sebenarnya. Saya tidaklah mahu berpolemik pada pagi ini, hendak berdebat, bergaduh dengan pembuat tanjak yang membuat busana dan pakaian orang Melayu. Tetapi kajian saya telah menjurus dan pengalaman saya secara peribadi. Lantas kita berbalik kepada ada apa? Ada. Apa yang ada? Pa. Pa adalah merujuk kepada ayah ataupun sumber frame, teras dan blueprint kepada kewujudan manusia tadi. Kalau seorang Melayu tidak mendapat pendidikan di rumah, tidak ada teras dan juga jati diri yang diwariskan, diajar oleh bapa ataupun hierarki yang tinggi, maka bila mana sistem kekeluargaan Melayu hancur dan punah, pada hari ini orang Melayu, bangsa Melayu kehilangan pemegang amanah. Kehilangan teras dan kefahaman akan sebenar-benarnya Melayu itu apa dia. Maka wujudlah pengkaji macam saya. Kaji sana, kaji sini, berjalan tintong-tintong. Akhirnya saya rujuk kembali kepada ayah dan bunda. Saya rujuk kembali kepada sebenar-benarnya siapakah ayah saya, siapakah bunda saya. Yang dahulunya hanya saya melihat sebelah mata. Ayah dan bunda, ayah ada apa? Ibu ada, ibunda. Ibu ada menjadi ibu anda. Jadi bahasa telah migrate, bahasa telah degeneratifkan, diputarbelitkan dan melupakan teras dan tapak kewujudannya sejarah manusia di muka bumi. Maka orang Melayu beruntung. Kita diwariskan, kita mempunyai legasi bahasa yang amat tua, bahasa yang asal. Jadi terpulanglah bagaimana bangsa kita hari ini, pagi ini, hendak membezakan atau kembali kepada teras jati diri atau membuang langsung segala yang terkait dengan Melayu. Jadi di dalam e-buku tersebut yang saya telah zahirkan, saya juga menceritakan keadaan semasa. Apa yang telah terjadi kepada dunia pada hari ini. Bagaimanakah dunia hari ini telah menjadi the new world order, yang mana kerajaan Melayu telah dihancurkan. Adat istiadat dan budaya Melayu tidak dimerdekakan. Kita tidak diserahkan atau dikembalikan kepada peradaban kita yang langka. Struktur hierarki sistem termasuk kutub kanah Melayu dan peradaban budi pekerti yang mulia ini telah dirobek-robek. Maka di dalam saya adalah sebenarnya sebahagian daripada yang dikatakan pencinta, pencari, pengkaji, yang juga telah diasak, diperjalankan. Fenomena ini bukan berlaku pada diri saya seorang saja. Ramai lagi di luar sana yang telah mengalami berbagai pengalaman. Daripada mimpi ke, diperjalankan ke, diberi kesedaran yang menyusur kembali jalannya, jejaknya ayah dan bunda Melayu, tok nenek kita dan leluhur kita. Maka wujudlah yang membuka leluhur, wujudlah cerita keturunan, wujudlah satu rasa mencari jati diri.
Siapa tok nenek aku? Kenapa aku dibuang? Kenapa nama dibuang? Kenapa jalur sanad dan salasilah ini dipotong dan kita menjadi bangsa yang tidak bernama? Kita menjadi bangsa yang yatim piatu pada pagi ini. Kenapa saya katakan yatim piatu? Sebuah bangsa yang agung, yang tidak boleh lagi kita nafikan daripada berbagai kajian. Selingan. Dalam buku yang telah keluar ini, ada kisah daripada Adapa kepada Pahang. Nama Pahang wujud kembali. Dan kenapa Pahang ke? Pahang ke? Ayah, Hawa dan anak. Pa adalah ayah, Ha adalah Hawa, Ang adalah anak. Sebuah semenanjung yang digelar sebagai tanah semenanjung ayah, ibu dan anak. Ni bukan saya buat cerita dongeng, tabur, propaganda, tak. Ada kronologi, ada linguistik, ada filologi, ada bukti, ada kias dan ada juga orang alam mistik ataupun orang ketuhanan yang telah menjadi saksi. Jadi sejarah bapa, ibu atau Pahang tadi namanya telah dihilangkan hampir 1000 tahun. Telah berlaku satu perang yang amat besar di semenanjung tanah Melayu, semenanjung Pahang. Nampak? Orang dulu tak sebut satu kali hantam, satu kali jalan. Setiap patah ada maksud, ada erti dan ada pengertian. Hampir 1000 tahun nama Pahang hilang. Muncul kembali pada 1377, hampir 911 tahun, sebagai negeri ataupun wilayah kecil di selatan tanah Melayu. Daripada 13 membawa kepada 14, muncul kisah dan cerita daripada pengkaji barat. Indrapura, Perba Jelai, Tasik Cini, Gelangi, Gua Senyum, Jeram Tok dan kisahnya Pahang tua, bapa, ibu dan anak telah tenggelam di telan dek zaman. Kisah Pahang akan saya keluarkan bersama dengan catatan bukan sahaja daripada Inggeris, tetapi juga catatan daripada tanah besar Cina dan juga catatan daripada India. Permasalahan kita pada hari ini, catatan orang Melayu telah hilang. Dibawa lari, dicuri, disimpan jadi perkasam. Anak-anak Melayu dan bangsa kita kena kembali kepada satu teras. Terasnya budi pekerti yang mulia, menghormati yang tua, memuliakan ayah dan bonda dan kekal di dalam jalannya akhirnya kepada makam anak yang soleh. Orang Melayu memegang satu amanah yang mulia, permata. Jadi bagi menghadiri sidang yang agak ringkas ni, ada apa dengan Melayu, saya akan sambung pada babak keduanya nanti dengan berlatar belakangkan televisyen lah. Saya panggil tali yang ada besin. Televisyen akan kesinambungan ada apa dalam kandungan naskah saya. Jadi bagi mengakhiri sidang saya yang ringkas pada pagi ini, sidang penuntut, satu isu bagi penutup sidang yang amat berat ni. Lah ni kalau kita pi ke kedai makan, kalau kita buka telinga, buka mata, waktu malam bagi yang masih keluar, kadang saya jumpa orang minum, layan tetamu daripada negeri lain. Anak-anak muda akan main game kumpul kat meja. Bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang mengaibkan telah dilontarkan sesama anak-anak muda orang kita. Main game keluar kata-kata sesat, bodoh ke, bar ke, celaka ke, sesama mereka. Wahai sidang penuntun, bagi mengakhiri sidang yang amat pendek, saya ulangi. Bangsa yang berterima kasih, bangsa yang memegang intipati bersama dengan kasih dan sayang, bersama dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mulakan segalanya dengan berterima kasih, menjadi orang yang bersyukur. Itu adalah kurniaan kepada bangsa Melayu.
yang menjadi teras dan intipati kepada jiwa leluhur kita yang terdahulu. Pada hari ini, anak-anak muda kita menjahanamkan jiwa dan raga, menghina dan menzahirkan kata-kata dan gelombang yang merendahkan, membangsatkan bangsa kita sendiri. Saya pun tak suka guna perkataan bangsat, tetapi dah jadi fenomena yang tidak ada orang tegur. Jadi gejala ini telah berada di kalangan anak-anak muda, anak-anak bangsa kita yang pangkat cucu dan anak saya. Orang tua dihormati hanya lakonan di lapangan awam. Anak-anak bangsa kita sedang dibiarkan merempat dan merana dan menjadi hamba di bumi sendiri. Yang mendengar sidang saya ini ada musuh, ada kawan, ada lawan. Ada yang sakit hati, ada yang tak puas hati. Tetapi bagi yang benar-benar ikhlas pencari kebenaran, amanah dan tanggungjawab dan perjuangan menyelamatkan anak cucu kita ini telah bermula. Maka kita yang sedikit perlu bangkit daripada tidur yang lena, mempersiapkan diri kita dan mula berjalan dan bergerak, memperbetulkan keadaan dan menyelamatkan tanah air bangsa dan juga mengembalikan kedudukan sebenarnya Melayu ayah dan bunda, maruah, harga diri tanah air pesaka kita. Telah terjadi ribuan tahun daripada berbagai sejarah yang bakal saya paparkan. Orang Melayu dibiarkan sebatang kara. Hidup atau mati, bantuan dan pertolongan hanya daripada Allah semata. Biar putih tulang, jangan putih mata. Biar mati berdiri, jangan mati merutut. Membujur lalu melintang patah. Kenapa ujian yang amat berat dikenakan kepada atau telah ditakdirkan kepada bangsa ini? Kerana akhirnya bangsa ini perlu kembali dan menjadi amat kuat serba-serbi kerana ada rahsia di dalam rahsia. Jadi insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam babak seterusnya dengan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang berminat boleh PM. Harga dia harga sumbangan ikhlas.